tajuzu illa bilin au baqarin au ghanam, dan tidak boleh berkorban kecuali dengan unta atau lembu atau kambing. Unta dan jenis-jenisnya, tak kiralah baka Arab ke baka Australia ke, asalkan unta. Lembu dan familinya, termasuklah family lembu ialah kerbau, termasuk dalam keluarga lembu. Kambing dan semua macam jenis-jenisnya, ya, sama ada jenis-jenis moden zaman kita ni, boarnya, jamnaparinya dan sebagainya, dan begitulah juga ya, biri-biri, domba, kibash, tais, ya, dan sebagainya. Maka semua itu termasuk dalam keluarga kambing. Tidak boleh berkorban selain dengan binatang-binatang yang kita sebutkan tadi. Disebut dengan jelas di dalam Al-Quran, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas nikmat rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka daripada bahimatil an'am. Bahimah ialah binatang empat kaki. Al-an'am ialah binatang yang diternak dan diwajibkan zakat. Maka yang kita sebutkan tadi, unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya, itu adalah binatang-binatang yang diternak dan diwajibkan zakat. Maka tidak sah berkorban dengan selain daripada binatang-binatang tersebut. Walaupun di zaman kita ni rusa contohnya sudah diternak, tetapi tidak diwajibkan dengan zakat rusa, maka dengan sebab itu tidak boleh berkorban dengan rusa. Arnab diternak, tak boleh korban dengan arnab, ya, sebab arnab juga bukan bahimatul an'am. Baik, yang berikutnya ialah pada halaman yang ke-28 dan 29 adalah berkenaan dengan keharusan berkorban dengan binatang yang dikacuk daripada jenis-jenis an'am. Unta berkahwin dengan lembu contohnya, anak unta dan lembu boleh dikorbankan. Kambing berkahwin dengan lembu boleh dikorbankan. Begitulah juga dengan biri-biri berkahwin dengan kerbau contohnya, maka boleh dikorbankan, asalkan baka daripada kedua-dua jenis, ibu dan bapa, daripada jenis an'am dengan an'am. Tetapi kalaulah yang berkahwin tadi itu daripada baka yang bukan an'am, kambing dikahwinkan dengan rusa, maka pada ketika itu tak boleh buat korban. Disebabkan apa? Satu an'am, satu lagi bukan an'am. Lembu berkahwin dengan seladang jadi selembu, juga tak boleh buat korban. Disebabkan apa? Ya, bukan daripada jenis an'am dengan an'am. Baik, yang berikutnya ialah berkenaan dengan syarat sah pada binatang korban itu pada umurnya. Tidak sah berkorban dengan binatang-binatang korban yang kita sebutkan tadi kecuali menepati umurnya. Menepati umur, dia bukan kira banyak kilo. Siang tadi ada yang tanya, Ustaz, kambing bor ada sampai 70 kilo, kambing biasa 30 kilo. Bor yang 70 kilo ni tak cukup umur, baru setahun tapi besar. Dan kambing biasa yang cukup umur 30 kilo daging ni, ya, dah cukup umur. Boleh tak kita buat dengan kambing bor yang tak cukup umur tetapi daging banyak? Sebab manfaat korban ni pada daging. Maka dengan sebab itulah kita ni kena ikut pedoman ilmu, bukan ikut akal dan nafsu kita semata-mata. Maka ketetapan syarak pada binatang korban ialah umurnya, bukan pada banyak dagingnya semata-mata. Banyak daging hanyalah sifat afdal. Banyak daging adalah sifat afdal, tetapi cukup umur adalah syarat sah. Ya, cukup umur adalah syarat sah korban. Maka tidak sah berkorban dengan binatang yang tak cukup umur. Dalam hadis Nabi kita katakan, la tazbahu illa musinnah,
illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jaza'atan minadh-dha'ni. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang dah musinnah. Musinnah tu maksudnya yang dah cukup umur. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan musinnah ialah unta yang berumur 5 tahun dan lebih, lembu yang berumur 2 tahun dan lebih, kambing yang berumur 2 tahun dan lebih, biri-biri berumur 1 tahun dan lebih. Ya, kalaulah sukar untuk kalian mendapatkan yang musinnah, fatazbahu jaza'atan minadh-dha'ni, maka sembelihlah jaza'ah. Jaza'ah ialah kambing yang berusia lebih 6 bulan ataupun kurang setahun tetapi telah pun tukar gigi. Ya, dah salin gigi, ataupun kita katakan dah gugur gigi susunya dan bertukar kepada gigi kekal. Maka walaupun dia belum cukup umur setahun tetapi kerana dah gugur gigi, ia sudah boleh dijadikan haiwan, boleh dijadikan haiwan korban. Maka menjadi kewajipan pengusaha-pengusaha yang menguruskan korban. Begitulah juga orang yang menjual binatang korban, sebab akad jual beli ialah jualan binatang korban. Maka kalau tak cukup umur, bermaksud korban tidak sah, maka pada ketika itu menjadi kewajipan mereka yang menerima wakalah, menerima, ya, kita katakan amanah untuk menguruskan korban, mestilah memastikan binatang yang dibeli cukup umur. Orang yang jual kalau dia tipu pada umur, maka dia berdosa mengkhianati ibadah orang ramai yang menyebabkan tidak sah ibadah. Begitulah juga pengusaha-pengusaha ataupun pengendali korban, kalaulah ya main tangkap muat saja, tak ambil betul-betul amanah, ya, waktu nak buat korban, ya, sibuk semua pakat nak jadi, kita katakan urus dia, tetapi dalam masalah hukum hakam tak ambil peduli, ya, dalam masalah hukum hakam tak mengaji, maka pada ketika itu tak tepat syarat umur, maka hukumnya haram kerana menyebabkan tidak sah amanah yang telah dipikul, yang telah kita sanggup ambil. Ya, maka dengan sebab itulah perlu berhati-hati dalam masalah syarat umur pada binatang ini. Itu tak kira lagi pembekal hantar tengah malam, sampai pun dah tengah malam, larut malam, kita pun tak tengok macam mana. Esok pagi baru tengok, rupa-rupanya ada yang kecil. Ya, kita kata apa ni, janji lembu grade A, ya, 250 kilo, ini bukan 250 kilo. Ya, ada 100 kilo pun tak sampai ni. Ya, kata dia minta maaf lah, semalam nak turunkan daripada lori, ya, payah nak turunkan yang besar-besar sebab yang besar-besar duduk depan, ya, yang kecil-kecil duduk belakang. Ya, ini di antara helah-helah dan penipuan di musim korban, tuan-tuan. Ya, maka kena hati-hati. Ya, kena ambil sungguh amanah ni. Kalau sampai kepada kita tak sama sebagaimana akad yang kita beli, maka minta ganti. Ya, minta ganti. Sampai kepada kita tak memenuhi syarat, kita tengok lembu ni tak cukup umur, macam mana nak tengok? Buka dia punya bibir mulut, tengok gigi bawah. Ya, gigi dia 2 batang kat depan tu, kalau cukup umur, kalau dah bersalin gigi, gigi itu lebih pendek daripada gigi-gigi yang lain, itu tandanya dia dah tukar gigi. Ataupun gigi tersebut lebih besar daripada semua gigi yang lain, itu tandanya dia dah masuk usia 3 tahun. Bila gigi tengah dia lebih besar daripada gigi-gigi yang lain, ini tengok sama aja macam gigi susu yang lain aja, itu tandanya belum cukup umur. Maka pada ketika itu, ya, tak boleh kita ambil risiko untuk kita korbankan kerana ia melibatkan amanah yang kita pikul. Ya, bukan takatnya nak bagi sah hari tu aja, no, hari kiamat, no, kita nak jawab di hadapan Allah kalaulah tak jadi ibadat. Ya, kerana ini melibatkan ibadah orang ramai. Baik, halaman 33, nota tambahan. Tidak sah haiwan yang tidak cukup umur walaupun saiz besar dan berat.
Tidak sah korban jika tidak pasti adakah haiwan tersebut sudah cukup umur atau tidak. Tak pasti. Tanya orang yang jual pun cukup umur kah? Saya tak tahu dah, saya tak pasti. Ya, kita tengok sendiri pun kita juga tak dapat nak pastikan. Ya, tak ada pengalaman nak bezakan yang cukup umur dengan tak cukup umur. Jangan main tangkap muat saja. Maka yang tak pasti tak boleh ambil. Jabatan Veteriner kalau lembu tu dilahirkan di Malaysia dah ada surat beranak tuan-tuan. Maka tengok surat beranak dia itu lagi mudah. Sebab apa? Dah tahu dah tarikh lahir dia cukup 2 tahun ataupun tidak. Kalau tak ada dengan surat beranak, maka pada ketika itu tengoklah pada giginya. Apakah dah salin gigi ataupun belum salin gigi. Kerana musinnah ni bila dia cukup umur dia akan bersalin gigi. Itu yang kebiasaannya. Kalau pada kambing, masya-Allah, biasanya dengan tengok giginya ataupun tengok kepala lututnya kat depan tu. Kambing yang dah cukup umur, kepala lutut dia biasanya tak ada bulu lagi, dah bulat macam duit shilling 20 sen dah. Di kepala lutut. Tengok aja di situ, tahu dah cukup umur dah. Itu kaedah-kaedah orang-orang tua kita pesan untuk kita kenal binatang yang dah cukup umur. Penjual haiwan wajib beramanah ketika menyatakan umur haiwan. Penjual wajib menukar atau mengganti haiwan yang tidak cukup umur jika diminta oleh pemberi. Sebab apa? Sebab akad jual beli ialah beli binatang korban. Maka binatang korban ni dia ada syarat dia ada jenis dia, dan dia ada syarat umur dan juga syarat sihat tubuh badannya. Maka kalaulah dia hantar tak tepat dengan syarat-syarat sah korban, kita kena minta dia ganti. Dia tukar yang lain. Menipu umur haiwan korban adalah haram kerana ia menganiaya orang lain dan mengambil haknya dengan cara batil. Wajib ke atas pihak yang diwakilkan membeli haiwan korban seperti AJK Masjid, NGO dan seumpamanya memastikan umur haiwan menepati umur yang sah. Kebelakangan ni kegairahan nak buat korban dengan unta, tuan-tuan. Ada dalam kalangan masyarakat kita. Sampaikan di tempat saya pun ada duk kempen nak buat korban unta. Kemudian dia orang ajak kita pergi tengok unta. Tengok unta yang nak dijual tu harga sampai 22,000. Tetapi masya-Allah dari segi rupanya saja kita tengok, kita dah tahu dah tak cukup umur. Unta yang berumur 5 tahun ni kulit dia dah licin, berkilat dah licin dah. Ini masih dengan bulu-bulu yang banyak lagi macam anak, macam anak unta. Unta yang matang ni dia dah cukup tahun. Selain daripada kita tengok pada giginya yang besar, 2 batang gigi yang besar di depan, maka tengok pada keadaan kulit dia. Maka bila saya tengok, saya kata saya tak confirm, tak berani kata cukup umur. Apatah lagi unta pun diimport daripada Australia, tak tahu ambil tu cukup umur ataupun tidak. Sebab binatang ni nak usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Maka kalau tak pasti, tak payah buat, tuan-tuan. Buatlah ibadah ni dengan berpandukan ilmu, bukan kerana nafsu. Teruja sungguhlah nak buat dengan unta sebab saya seumur hidup tak pernah buat. Mahal pun tak apa, nak buat juga. Sedangkan masya-Allah tak cukup umur. Maka pada ketika itu sia-sia kerana ibadahnya tidak sah. Yang berikutnya ialah syarat sah juga pada korban binatang ialah pada masalah perkongsian, yang mana seekor unta, seekor lembu, seekor kerbau kita boleh berkongsi dengan 7 penama, 7 orang. Tetapi pada seekor kambing tak boleh dikongsi dengan orang ramai. 1 ekor kambing hanya untuk seorang saja. Suami isteri keluarkan duit seorang 500 beli kambing. Kalau buat korban atas nama kedua-duanya, maka hukumnya tidak sah. Tetapi kalaulah salah seorang daripada keduanya bertolak ansor, tak apalah, kata suami, bahagian saya bagi awak. Sembelih nanti atas nama awak saja, walaupun kita beli ni kongsi duit.
maka pada ketika itu hukumnya sah, ya, hukumnya sah. Tapi kalaulah dengan seekor kambing sampai 2-3 nama, hukumnya tidak sah. Adapun hadis berkenaan dengan Nabi kita melakukan korban dan Nabi kita juga niatkan untuk umatnya, sebagaimana baginda mengatakan, hadza anni wa amman lam yudhi an ummati, ini adalah untuk diriku dan juga untuk orang-orang yang tidak berkorban dalam kalangan umatku. Ulama mengatakan itu bukanlah meniatkan bahawa kambing itu menjadi hak milik semua umat, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam berniat berkongsi pahala dengan umatnya yang tak melakukan ibadah korban. Maka ulama mengatakan pada satu bahagian korban boleh kita niat kongsi pahala. Tak boleh dengan kita jadikannya ramai-ramai sebagai penama. Itu tak boleh. Yang boleh kita niat kongsi pahala. Maka dengan sebab itulah dalam tertib afdal penama ibadah korban, ulama mengatakan adalah lebih afdal orang yang diletakkan sebagai penama, orang yang pandai berniat. Ya, ada setengah orang dia suka buat rotation. Ya, tahun ni dia, tahun depan isteri, tahun berikutnya anak, tahun berikutnya cucu. Ya, dari segi hukum boleh berbuat demikian, boleh. Tetapi yang afdal kata para ulama ialah penama itu orang yang pandai berniat. Yang kalau saat dia niat nawaitul udhiyah masnunah lillahi ta'ala, sahaja aku niat korban sunat kerana Allah dan pahalanya untuk seluruh ahli keluargaku, maka pada ketika itu semua ahli keluarga dapat pahala ibadat korban. Tapi kalau takat dia niat sahaja aku niat korban sunat, maka pada ketika itu hanya jadi pada diri dia saja, tak jadilah pahala kepada keluarganya. Dan ya, dahsyat lagi kalau takat dia hanya niat sahaja aku niat korban, maka pada ketika itu niat yang macam tu korban dia berubah jadi korban wajib. Maka dengan diri dia pun tak boleh makan, keluarga dia pun tak boleh makan. Ya, dia kena jelas niat sahaja aku niat korban sunat. Ya, kalau dengan semata-mata nawaitul udhiyah sekadar itu, maka disebutkan oleh para ulama kita boleh jadi wajib. Ya, boleh jadi wajib. Maka pastikanlah orang yang sebagai penama itu orang yang pandai berniat. Ya, orang yang pandai berniat. Tidak jadi masalah kalau pada seekor lembu itu ada bermacam-macam ya niat. Ya, kita katakan tadi pada seekor lembu boleh ada 7 penama. Maka kalaulah pada 7 penama tadi itu berbeza-beza pemilikannya, contohnya pada halaman 36, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kalaulah pada seekor lembu tu yang pertama bahagian korban, yang kedua ialah akikah, yang ketiga pula nazar, yang keempat pula untuk kegunaan sendiri, nak makan-makan aja. Ya, akikah tidak, korban tidak, apa pun tidak, nak makan-makan aja. Ya, yang berikutnya pula untuk dam haji, yang berikutnya pula untuk jualan, dan yang berikutnya pula adalah untuk walimah, kenduri kahwin. Contohnya, ya, dalam seekor lembu tu ada 7 nama, dan penama-penama tadi itu dengan niat-niat yang berbeza, maka hukumnya sah ibadah masing-masing. Kerana tukang sembelih tak disyaratkan berniat. Yang disyaratkan berniat ialah tuan empunya bahagian masing-masing. Ya, seringkali kita katakan di musim korban ni jawatan kuasa susah. Kalau nak masak daging korban, bimbang pula nanti jadi upah kepada petugas. Ya, kadang-kadang lambat. Maka dengan sebab itu ya, beli seekor lembu, ada 3 orang aja masuk sebagai penama korban, lagi 4 bahagian masjid ambil. Ya, guna duit masjid ambil yang tu untuk buat jamuan contohnya, maka tak jadi masalah, boleh saja. Ya, boleh saja. Yang 3 tadi jadi korban, yang 4 lagi untuk jamuan. Tetapi kita perlu mengetahui, apabila pada lembu tadi, pada seekor binatang tadi itu ada berbeza-beza niat, apatah lagi kalau ada yang wajib seperti nazar.
maka pada ketika itu pengagihannya mestilah dibuat secara ifraz, pengagihan secara sama. Tak boleh lagi kita berlebih kurang, kita kata tak apalah lebih kurang halai. Tidak halai tuan-tuan. Ya, tidak halai. Ada satu aja bahagian yang wajib, contohnya yang wajib itu sudah berpindah milik menjadi hak Allah, yang wajib diberikan kepada fakir miskin, maka tuan penama pun tak boleh makan. Macam mana tuan yang penama tu kata lebih kurang halai, dia sendiri pun tak boleh makan dah, sebab dah jadi hak milik Allah, hak milik orang ramai, hak milik fakir miskin. Maka dengan sebab itu kita tak boleh buat berlebih kurang halal, tak boleh. Mestilah pengagihan itu dibuat secara ifraz. Ifraz ni maksudnya apa? Ya, kita agihkan sama banyak untuk 7 bahagian itu. Semua daging pejal kumpulkan, kemudian daging ya berurat kumpulkan pula satu longgok lagi, kemudian tulang semua dipotong-potong, tulang kepala pun dipotong, semua dipotong, bahagian tulang letak pula satu tempat. Kemudian organ dalaman pula sama juga, dipotong letak setempat. Ya, kemudian barulah dipecahkan. Ya, daging pejal tadi pecah 7. Ya, berapa jumlah dapat? Contohnya daging pejal dapat 70 kilo, maka diasingkan 10 10 10 10. Ya, tulang pula tengok dapat berapa kilo pula, dipecahkan juga. Ya, kepada 7 bahagian. Daging urat tadi dipecahkan juga kepada 7 bahagian. Organ dalaman dipecah 7 bahagian. Kemudian dah lengkap 7 bahagian, istihar. Inilah bahagian korban nazar, bahagian wajib. Maka barulah boleh diserahkan yang lain kepada orang ramai, ya, kepada pemilik-pemilik semuanya. Kalau tak buat macam tu, jadi syubhat, bercampur yang halal dan haram, maka pada ketika itu jadi haram belaka. Ya, jadi haram belaka. Maka dengan sebab itulah ya, orang-orang tua kita dulu bila ada orang nak buat korban nazar, dia suruh buat korban kambing. Kalau lembu pun buatlah seorang-seorang seekor lembu, dia tak nak campur. Sebab bila bercampur susah nak melakukan pengasingan tadi. Ya, susah nak melakukan. Besok saya dah buat kursus menyembelih tuan-tuan di Masjid Saidina Ali, Bukit Sentosa, dan ya, kami akan sembelih seekor lembu, kemudian akan praktiskan apa yang dikatakan qismah ifras. Ya, nak ajar pada jemaah qismah ifras tu macam mana. Ya, besok pagi di Masjid Saidina Ali, Bukit Sentosa. Baik, yang berikutnya pada halaman 37 itu adalah berkenaan dengan tertib yang afdal pada binatang korban. Ya, tertib yang afdal pada binatang korban. Baik yang afdal itu pada jenis, baik yang afdal itu pada warna, baik yang afdal itu pada jantina. Ya, semuanya ada dinyatakan pada halaman tersebut. Lebih afdal berkorban dengan unta daripada lembu. Ya, lebih afdal berkorban dengan biri-biri daripada berkorban dengan kambing biasa, kerana biri-biri dagingnya lebih baik. Lebih afdal berkorban dengan satu bahagian unta nak dibandingkan dengan satu bahagian lembu. Maka sebenarnya berkorban dengan seekor kambing lebih afdal daripada berkorban dengan satu bahagian lembu ataupun kerbau. Ya, buat seekor kambing tu lebih afdal. 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Sebab apa? Sebab berulang-ulang perbuatan menyembelih, maka berulang-ulang niat dan taat. Ya, banyak kali sembelih, banyak kali niat, maka berulang-ulanglah ibadah. Maka dengan sebab itu 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Seorang sahabat bernazar nak melakukan korban unta, tetapi dia tak dapati unta di musim tersebut. Cari tak ada unta. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW yang dia tak dapat unta. Maka baginda memerintahkan orang itu buat korban 7 ekor kambing, ganti seekor unta.
Di sinilah bukti yang menunjukkan bahawa seekor kambing mewakili satu bahagian daripada unta, lembu ataupun kerbau. Maka dengan sebab itulah seekor kambing tak boleh dikongsi beramai-ramai. Ya. Tapi pada seekor lembu, kerbau, unta boleh dikongsi sehingga 7 orang. Baik, yang berikutnya ialah kita tengok pada halaman yang ke-40. Syarat sah pada binatang korban selain daripada umur, selain daripada jenis binatang, ialah binatang itu mestilah dalam hal keadaan selamat daripada aib dan juga perkara yang mengurangkan daging. Maka kalaulah ada kecacatan pada binatang tersebut dengan kecacatan yang mengurangkan daging, seperti kena penyakit yang menyebabkan dia kurus, maka pada ketika itu tidak boleh buat korban. Ataupun kena penyakit berkudis, sehinggalah bahagian berkudis itu membusuk dan terpaksa dipotong buang, maka tak boleh buat korban. Ataupun kena penyakit ataupun cacat sehinggalah hilang sebahagian daripada anggota yang dimakan. Contohnya seperti maqtu'ul uzun, terpotong telinga. Dalam mazhab kita, walaupun telinga yang terpotong putus itu sedikit, hukumnya dah tak boleh buat korban. Dalam mazhab Hanafi masih boleh buat korban, asalkan telinga yang terpotong tidak lebih 1/4 daripada telinga yang asal. Bahagian yang terpotong tu tak lebih 1/4, maka masih boleh buat korban. Tapi kalau kita nak bertaklid dengan mazhab Hanafi, contohnya ada pengendali korban, bila pembekal hantar lembu, esok pagi tengok telinga putus, separuh, kata dia tak apa, boleh buat lagi. Kita taklid mazhab Hanafi, boleh buat mazhab Hanafi. Sebab apa? Yang terputus tu tak sampai 1/4. Dari segi boleh bertaklid boleh, tetapi dia kena mematuhi peraturan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi hanya sah sembelih korban raya pertama, kedua dan ketiga. Sembelih pada hari 13 Zulhijjah, raya keempat, hukumnya tidak sah mengikut mazhab Hanafi. Maka pada ketika itu kalau kita nak taklid, mestilah binatang tadi disembelih dalam waktu yang dibolehkan mengikut mazhab Hanafi. Yang kedua, tukang sembelih wajib baca bismillah. Sebab apa? Mazhab Hanafi dan jumhur ulama berpandangan baca bismillah adalah wajib. Sengaja tak baca bismillah maka tidak sah sembelihan. Tidak sah sembelih, yang menyebabkan semua sekali jadi bangkai. Jadi mazhab Syafi'i kata baca bismillah sunat, manakala mazhab Hanafi dan jumhur ulama kata baca bismillah wajib. Maka kalau sengaja tak baca bismillah tidak sah sembelih, kecuali kalau terlupa. Dia terlupa, orang dah ikat lembu dah banyak-banyak, orang panggil imam, apa lagi, tunggu sembelih lah. Dia pun terapa habis sembelih, bismillah lupa. Contohnya tak baca bismillah sebab terlupa, maka terlupa tak apa. Kalau sengaja tidak sah mengikut mazhab Hanafi. Maka kalau nak taklid mazhab Hanafi, kena ikut peraturan dalam mazhab dia. Jangan main tahu taklid pada yang kita nak aja, tapi kita tak ikut peraturan dia. Begitulah juga kecacatan dengan aib yang disebut oleh syarak. Antaranya buta, tak boleh berkorban dengan yang buta. Gila, tak boleh berkorban dengan binatang yang gila. Begitulah juga tak boleh korban dengan binatang yang tempang, walaupun gemuk tapi tempang. Tak boleh berkorban dengan binatang yang tempang. Tidak boleh berkorban dengan binatang yang terpotong mana-mana bahagian yang dimakan. Ekor, telinga, bahagian telurnya terpotong separuh contohnya, maka tak boleh buat korban. Baik, semua kecacatan yang kita sebutkan ni ialah kecacatan yang berlaku sebelum selesai pemotongan halkum dan marih. Waktu kita sembelih, kita wajib putuskan halkum dan marih. Maka kalaulah kecacatan itu berlaku
sebelum selesai potong halkum dan mareh, maka hukumnya tidak sah korban. Ya, contohnya seperti kita katakan ada orang dia nak setting lembu bagi menghadap kiblat, dia tarik ekor, ditarik tercabut ekor. Ya, maka pada ketika itu dah tak boleh buat korban. Ya, yang tarik tu suruh ganti tuan-tuan, 6,000 seekor. Ya, sebab ni korban orang ramai ni. Ya, sebab tu jangan duk tunjuk hero sangat. Ya, kena tahu hukum. Ya, ada lembu masya-Allah dipasak, dipasung, masuk kayu 32 celah kaki. Sebab ya takut sangat nak sembelih. Sudahnya ramai-ramai pula pijak kayu tadi. Pijak patah kaki lembu tu sebelum sembelih. Hukumnya dah tak sah korban. Kena ganti dengan yang lain. Ya. Orang yang pegang kepala sambil lewa pegang kepala, ya, orang yang nak letak pisau ni, tukang sembelih nak letak pisau dah, dia duduk sambil lewa lagi, tiba-tiba terlepas kepala, maka lembu tadi meronta sehinggalah telinga dia kena pisau, putus telinga, tak sah korban. Wajib ganti dah dengan yang lain. Ya, semua kecacatan yang berlaku sebelum pisau memutuskan halkum dan marih adalah kecacatan yang menyebabkan rosak korban, yang wajib diganti dengan yang lain. Ya, lainlah kalau dia meronta ataupun kita katakan lembu tadi selepas selesai sembelih tiba-tiba bangun berdiri. Ya, pakat tempiara lari habis sebab lembu bangun berdiri. Ya, lembu tadi pula lari jatuh longkang, patah kaki. Tapi dalam hal keadaan dia dah pun disembelih, dipotong halkum dan marih, maka pada ketika itu, ya, kalau patah sekalipun hukumnya tetap sah korban, kerana waktu disembelih dia dalam hal keadaan, ya, dalam hal keadaan elok dan juga dalam hal keadaan sihat. Ya, bukan dalam hal keadaan patah, tempang dan sebagainya. Tak dengar, datang dekat sikit. Sebab tu ngaji kena datang duduk dekat-dekat. Yalah, untuk dimakan bolehlah, tapi tak jadi ibadah. Fadilat korban, ibadah korban tak dapat. Ya, dapat kalau sedekah sekalipun dapat pahala sedekah biasa, bukan pahala ibadat korban. Maka pada ketika itu pengendali-pengendali yang menerima wakil, menerima wakalah melaksanakan ibadah korban bagi orang yang masuk berkorban, sudah semestinya dia bertanggungjawab ya, terhadap wakalah tadi. Ya, sebab itulah tuan-tuan kena hati-hati dalam masalah ya, binatang ni. Kena jaga sungguh, kena cari orang yang biasa, yang mahir menguruskan supaya dalam sembelihan tak berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya. Baik, yang berikutnya, kecacatan-kecacatan yang dimaafkan. Ya, dimaafkan kalau sekadar telinganya berlubang tetapi tidak putus, terkoyak tetapi tidak putus. Ya, telinganya rabak tapi tak putus, masih ada semua tergantung. Ya, maka pada ketika itu hukumnya sah, cuma makruh. Ya, begitu juga yang patah tanduk. Ya, sah, ya, cuma makruh pada binatang-binatang yang sedemikian. Namun dari segi hukum berkorban dengannya sah dan boleh. Baik, yang berikutnya halaman 44. Hukum berkorban dengan haiwan yang bunting, yang mengandung. Pandangan muktamad mazhab kita, kalaulah sembelih tiba-tiba ada anak dalam perut, maka pada ketika itu tidak sah korban. Itu pandangan muktamad mazhab. Namun ada dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i, antaranya Imam Taqiyuddin Al-Husaini, beliau sendiri buat pilihan mengatakan sah dengan syarat, ya, dengan syarat bunting itu ataupun mengandung itu tidak menyebabkan binatang tadi kurus. Ya, maka dengan adanya khilaf, ada pandangan yang kedua ni, ya, agak lebih melapangkan kita.
Kadang-kadang pembekal waktu dia jual pada kita, kita pergi cari lembu di kandang nak beli, dia kata yang jantan semua dah habis. Adalah betina seekor ni 3 tahun dah saya bela, kata dia, tak beranak. Ya, dah 3 tahun dah tak beranak. Mandul, kata dia. Maka kita pun tengok walaupun betina tapi disebabkan gemuk dan besar, maka sebagaimana kita belajar dalam tajuk afdal binatang, lebih afdal dengan betina yang gemuk daripada jantan yang kurus. Maka pada ketika itu tak apalah, dah ada betina, beli yang betina aja. Bila kita sembelih tiba-tiba ada anak dalam perut, ya, riuh orang ramai kata tak sah korban sebab ada anak dalam perut. Ya, sedangkan waktu kita beli jelas tu orang yang jual pun kata mandul. Ya, sebab dah 3 tahun tak beranak. Ya, kita tengok pun gemuk elok, tiba-tiba ada anak dalam perut. Maka pada ketika itu bolehlah kita bertaklid dengan pandangan yang mengatakan sah berkorban dengan yang bunting, asalkan buntingnya tadi itu tak menyebabkan dia kurus. Ya, sebagaimana pandangan Imam Taqiyuddin Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Sebab tu saya letakkan juga di sini, walaupun qaul mu'tamad kata tidak sah, tapi ada qaul muqabil, ada pandangan yang bertentangan dengan pandangan mu'tamad, yang juga merupakan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang boleh diambil kira. Maka dengan sebab itu diletakkan juga supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah dan dalam situasi yang tak diduga. Kita tidak menduga bahawa yang betina tadi itu mengandung, sebab tuan dia pun kata ya tak beranak-beranak. Ya, dah bertahun-tahun bela. Maka pada ketika itu kita beli, ya, tiba-tiba ada anak dalam kandungan. Maka pada ketika itu kalau orang ramai kata tak sah sekalipun, kita masih boleh berpegang dengan pandangan yang mengatakan sah. Ya. Baik, pelaksanaan ibadah korban. Ini juga antara perkara penting yang melibatkan sah batal dan halal haram. Ya, pada pelaksanaan ibadah korban. Dan afdal orang yang berkorban menyembelih sendiri. Ini kalau dah biasa sembelih, kalau dah tahu sembelih, kalau dah pandai. Kalau baru-baru nak belajar bagi pandai dulu. Ya, ikut-ikut dulu imam-imam kita, ya, senior-senior kita yang dah pandai sembelih. Jangan duk cuba-cuba. Sebab kita berinteraksi dengan binatang yang dalam hal keadaan dia sakit, ya, tersilap langkah aja, ya, kena pada kita sebab tak biasa. Ya, berapa kes dah kejadian di negara kita tuan-tuan, meninggal pun dah ada sebab terkena pisau sembelih. Ya, orang duk tengok ke tengkok lembu je, sikit lagi imam, sikit lagi, bawah sikit lagi, kawan pun duk bagi bawah sikit lagi, tak perasan duk potong betih sendiri dah. Ya, disebabkan pisau panjang. Ya, maka akhirnya lembu rebah, dia pun rebah juga. Oh, bahaya tuan-tuan. Maka belajar dulu. Kalau kita dah biasa, afdal kita sembelih sendiri. Tapi kalau dengan kita tak biasa, elok wakilkan orang lain sembelih aja. Ya, kita hadir dan tengok penyembelihan. Ya, sunat orang yang ya tak boleh sembelih, maka dia tengok sembelihan dia. Kalau ada ya guru-guru kita, imam-imam kita yang mahir sembelih, mari sini, kata dia, saya nak ajar. Ya, pegang pisau, niat aku sembelih kerana Allah. Okey, tarik macam ni. Dia pun pegang tangan kita sambil-sambil ajar tarik. Itu di antara contoh orang-orang senior yang nak berturun ilmu pada orang bawah. Ya, jangan main lepas sila potong. Ya, dia duk tengok, observe jauh aja. Ya, kalau macam tu yang bahaya tu. Ya, nak ajar sungguh-sungguh. Biar orang ni kita pegang tangan dia, dia letak di leher lembu, dia tarik. Ya, kita tengok, kita ajar dia macam mana. Insya-Allah kalau macam tu dia akan dapat ilmu tu. Ya, sampailah datang keyakinan dan keberanian untuk dia menyembelih. Orang lelaki afdal sembelih sendiri kalau mampu. Kalau tak mampu, sama wakil pada orang. Orang perempuan pula afdal wakil. Ya, walaupun dia boleh sembelih, afdal dia wakilkan orang sembelih. Ya, bagi orang perempuan. Baik. Kewajipan niat korban ni tuan-tuan,
yang menentukan sah ataupun tidak, jadi ataupun tak jadi ibadat korban ni ialah niat. Korban wajib, niat dah terhasil waktu dia bernazar. Dia kata wajiblah ke atasku berkorban dengan lembu ini. Maka waktu tu dah jadi nazar, dah dikira niat. Maka pada hari menyembelih, korban wajib hanya sunat saja berniat. Untuk korban wajib hanya sunat berniat. Sebab apa? Niat dah terhasil waktu dia bernazar. Ya. Tetapi untuk korban sunat wajib berniat. Untuk korban sunat wajib berniat. Bila masa nak niat? Apabila telah ditentukan binatang korban kita. Contohnya dimaklumkan lembu A, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, 7 orang. Ya, inilah lembu untuk fulan bin fulan. Maka pada ketika itu kita dah tahu dah itulah lembu untuk korban kita. Maka kita pun niat sahaja aku niat korban sunan dengan binatang ini. Ya, maka sahlah niat kita. Yang kedua, niat itu berlaku ketika mana masuk waktu menyembelih. Ya, masuk waktu menyembelih. Yang duk berlaku dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, banyak-banyak tempat yang kita duk perhati tengok, dia bukannya niat, dia istihar nama. Lembu A, fulan 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 fulan, silakan tuan sembelih. Itu bukan niat, itu istihar nama. Ya, maka tak sah kita duk buat macam tu. Mestilah dengan jelas niat dia, niat ibadah tu. Ya. Sebab itu secara praktisnya elok kita panggil nama 7 orang. Maka pada ketika itu kita kata tuan-tuan ni lembu nama tuan-tuan. Sekarang dah masuk waktu niat. Silakan tuan-tuan niat. Sahaja aku niat korban sunat kerana Allah dan pahalanya untuk keluarga aku. Ajar macam tu bagi masyarakat kita berilmu, bagi masyarakat kita boleh dan tahu cara ibadat yang sebenar. Kita panggil nama, ada 5 orang ada, 2 orang absent, tak datang. Maka 2 orang tadi itu kita sebagai wakil niatkan. Aku niat korban sunat untuk Ahmad bin Abdullah. Aku niat korban sunat untuk Fatimah binti Ismail. Contohnya, maka kita niatkan untuk mereka. Disebabkan mereka tak datang, maka kitalah yang menerima wakil untuk niatkan. Ya, patutnya macam tu. Bukan istihar nama saja. Takut yang do istihar nama tu langsung tak berlaku niat. Ya, langsung tak berlaku niat, maka tak sah ibadah. Ya, jadi korban ni kalaulah belum masuk waktu korban, niat dia ketika mana? Ketika mana kita dah tentu binatang yang kita nak buat korban. Ya, nak korban ni sebulan lagi, tapi dia dah pergi kandang, dia dah bayar duit dan dia dah akad jual beli jadi hak milik dia. Kemudian dia tahu dah yang tu yang dia nak buat korban, maka dia pun niat nak melakukan korban sunat dengan yang tu. Maka boleh ketika mana menentukan haiwan korban. Ya, ataupun bila masa lagi niat ketika mana nak menyembelih. Ya, pada waktu hari menyembelih. Macam praktis yang saya sebutkan tadi juga boleh berniat. Tapi kalau lembu pun tak ada lagi, sebab apa? Jual beli pun ya ikut kategori je. Grade A 300 kilo, grade B 200 kilo, grade C 100 kilo. Kita pun bayar duit, ya, lembu pun tak tengok lagi, tak tahu mana lagi kita punya. Maka tak sah niat. Tidak sah niat. Maka dengan sebab itulah isi borang penyertaan korban itu belum niat. Ya, bukan niat. Waktu isi borang tu. Niat ialah pada hari menyembelih, sama ada tuan empunya hadir, maka dia sendiri niat. Kalau dia tak hadir, kita sebagai wakil tolong niatkan. Ya, barulah boleh. Ya, waktu hari menyembelih tu kita hadir, niat waktu tu. Maka kalau sampai tak berlaku, hanya berlaku istihar nama saja, macam di setengah-setengah tempat, lembu A, ya, nama fulan 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 fulan, silakan sembelih.
cukup lah kalau Ustaz dah. Tapi rasa ni dah jelas kan ni. Dah jelas asal niat tadi kan. Ini yang saya kira yang terakhir bagi Muslimin. Allahu Akbar. لا إله إلا الله سبحان الله الله رب هذه الدنيا حسنة قائمة إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وسلام على النبي يوم الصلاة الله Allah. Allah. Baik, yang berikutnya ialah sebagaimana kita katakan tadi, niat itu terhasil pada ketika mana menyembelih ataupun ketika mana sudah ditentukan binatang kepunyaan kita, ataupun ketika mana saat wakil kita sedang mewakilkan kepada tukang sembelih untuk menyembelih binatang tersebut, maka pada ketika itu kita boleh niat. Maka ada orang tanya, kalau dia dah isi borang dengan waktu isi borang dia dah niat, boleh tak boleh dia ubah niat sebab dia nak kongsi pahala dengan keluarga dia? Maka kita katakan tadi, waktu isi borang itu bukan waktu niat. Niat ialah sesudah dah diketahui binatang korban kita, dan pada hari menyembelih, maka pada ketika itu kalau kita niat, sahaja aku niat korban sunan dengan yang ini, maksudnya binatang yang ada depan kita tu, dan pahalanya untuk seluruh ahli keluargaku ataupun untuk ibu ayahku, maka boleh-boleh saja kita berbuat demikian. Baik, yang berikutnya ialah dalam pelaksanaan ibadah korban, selain daripada niat, perkara utama juga yang patut kita beringat ialah dalam aspek pengagihan daging. Pelaksanaan ibadah korban ni selain daripada menyembelih untuk jadikan korban, selain daripada ketetapan jenis-jenis binatang dan syarat-syarat sah pada binatang, selain daripada niat, korban ni juga sangat-sangat ada hubung kait yang besar dalam masalah pengagihan daging korban. Untuk korban wajib, semua sekali jadi hak fakir miskin. Semua sekali jadi hak fakir miskin. Haram orang yang berkorban makan, begitulah juga dengan ahli keluarga dia. Kerana korban wajib sama seperti hak zakat. Kita tak boleh bagi zakat pada isteri, tak boleh bagi zakat pada anak-anak, tak boleh bagi zakat pada mak ayah. Maka begitulah hal keadaan korban tadi untuk korban wajib.
Semua dah jadi hak fakir miskin. Untuk korban sunan, walaupun pada ibadah korban tu nama dia ibadah korban sunan, tetapi syarak menuntut dalam pemberian daging ada sedekah wajib. Ya, ada sedekah wajib. Ini daripada setiap ekor binatang korban sunan. Baik, saya bagi gambaran kambing dulu. Bila kita sembelih seekor kambing, maka pada seekor kambing tu ada 3 macam daging. Ya, 3 bahagian. 1 sedekah wajib, hak fakir miskin, tempatan. 1 sedekah sunan, boleh bagi pada siapa-siapa sahaja orang Islam. 1 lagi ialah bahagian harus, iaitu hak tuan empunya korban. Dia nak ambil boleh, dia tak nak ambil pun boleh. Dan tak disyaratkan 3 tadi tu wajib, sunat, harus. Tak disyaratkan ketiga-tiga ni sama banyak. Ya, gambaran dia sekarang ni tuan-tuan kena gambarkan kambing dulu. Jangan fikir pada lembu kerbau lagi ni, kambing dulu. Tak disyaratkan sama banyak 3 bahagian tadi tu. Bukan maksudnya bila kita sembelih kambing, kita lapah semua, kita dapat 30 kilo daging, maka kita kata 10 kilo fakir miskin, 10 kilo sedekah sunat, 10 kilo lagi adalah untuk ya tuan punya korban. Dia tak syarat macam tu. Yang disyaratkan ialah mesti ada seketul daging untuk sedekah wajib. Seketul daging yang cukup untuk satu keluarga sekali masak, sekali makan. Kira dalam ketetapan uruf, ya, ulama mengatakan sekitar 600 gram ke sekilo. Seketul daging itu sudah pun menunaikan yang sekurang-kurang wajib. Ya. Maka kalaulah seseorang dia buat korban kambing, dia ambil sekilo daging beri kepada fakir miskin, maka yang selebihnya sudah boleh dijadikan bahagian sunat kesemuanya sekali, dengan dia sedekah kesemuanya pada orang ramai. Ataupun yang selebihnya jadi dia punya semua. Sebab apa? Bawa balik simpan peti air dia seorang je. Ya, pun boleh. Ya, tetapi itu tak afdal lah, sebab dia tak dapat pahala banyak pada sedekah. Ya, korban ni orang yang dapat ganjaran pahala banyak ialah orang yang memperbanyakkan sedekah. Ya, daripada korban dia, bukan memperbanyakkan simpan untuk diri dia. Ya, maka lagi banyak dia bersedekah, lagi banyaklah ya pahala bagi diri dia. Itu gambaran bagi kambing, tuan-tuan. Maka kalaulah kita sembelih seekor kambing, kita tak bagi daging mentah pada fakir miskin, kita masak semua, kita jamu fakir miskin makan. 100 orang fakir datang makan seekor kambing yang kita masak tu, hukumnya belum menunaikan yang wajib. Sebab hak fakir miskin ialah memiliki daging mentah, bukan makan daging korban. Ya, hak fakir miskin memiliki daging mentah, bukan makan daging korban. Maka selama mana tak diberikan yang mentah, maka selama itulah belum tertunai yang wajib. Ya, belum tertunai yang wajib. Kalau dah termasak semua, kena pergi beli daging segar, ganti balik, niat ganti kepada fakir miskin. Ya, sekilo daging kita beli, ganti balik pada fakir miskin. Barulah terangkat ya hukum. Kalau tak, ya tanggung risiko makan yang haram. Ya, disebabkan apa? Hak fakir miskin adalah hak wajib. Baik, bila kita sembelih seekor lembu, disebabkan ada 7 nama, maka kenalah ada 7 kilo dengan niat mewakili tiap-tiap penama tadi. Sama macam kambing juga. Ya, tak boleh kita sembelih seekor lembu dengan 7 nama tapi ambil sekilo aja bagi pada fakir miskin. Maka belum tertunai untuk 6 penama lagi. Belum tertunai. Lebih menakutkan lagi, saya pernah tengoklah beberapa ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Tu sebab saya karang kitab ni, tuan-tuan. Ya, bukan nak berniaga jual sangat pun. Ya, tak kaya jual kitab ni, tuan-tuan. Ya, tetapi nak masyarakat kita kaya ilmu. Ya, tak berkira pun. Ya, ada yang pegang ambil baca letak balik, tak beli pun tak apa, tak kisah. Ya, tapi biarlah kita ni hidup biar ada ilmu. Ya, biar ada ilmu.
Kita karang ni sebab kita tengok inilah masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Ya, dan orang kita tak ada benda nak pegang. Bila jadi je baru sibuk nak tanya ustaz. Sebab apa? Rujukan sendiri pun tak ada. Ya, rujukan sendiri pun tak ada. Baik. Ada jadi dia sembelih, ya. Semalam pun ada lagi daripada Kota Impian. Ya. Telefon tanya kami daripada surau sekian-sekian ustaz, selama ni kami buat korban, kami sembelih kambing, lembu, ya, 3 ekor lembu, seekor kambing, tapi daging kami gaul semua. Kemudian baru kami tarik ya, untuk sedekah wajib, untuk sedekah sunat daripada gaulan tadi. Ya, tak boleh buat macam tu tuan-tuan, ada risiko besar. Ya, dia kata sampai jadi tempat kami, orang yang buat korban kambing pun tak dapat daging kambing. Ya, dia buat korban kambing tapi dapat daging lembu. Sebab apa? Sebab gaul tadi. Ya, sebab gaul tadi. Baik, maka kita nak cerita tuan-tuan. Ya, saya pernah tengok dia sembelih 4 ekor lembu. 4 ekor lembu korban. Kemudian semuanya diproses dalam satu kemah, dilonggok bertimbun daging. Kemudian baru di penghujung, ya, di penghujungnya barulah AJK panggil. Okey tuan-tuan, kita ada 4 ekor, 4 kali 7 28. Tarik 28 kilo untuk sedekah wajib. Maka petugas-petugas pun tariklah daripada longgokan tadi itu 28 kilo untuk sedekah wajib. Okey, tarik lagi 28 untuk peserta-peserta. Tarik pula 28 lagi. Tuan-tuan, yang ditarik itu dalam longgok atas saja. Boleh jadi daging yang diambil itu sebenarnya seekor lembu punya. Lagi 3 ekor langsung tak sentuh daging dia. Maka pada ketika itu belum menunaikan yang wajib untuk 3 ekor lembu. Siapa nak tanggung? Ya. Waktu kita buat mengaji macam ni dia tak datang, tapi hari korban dia paling hero. Ya, dia yang hero, duk tentukan buat macam tu, buat macam ni. Ya, bila kita tegur, dulu-dulu boleh aja. Dia duk kira ilmu 60 tahun dulu, ilmu tak mengaji. Ya. Hak kita duk mengajak ikut kitab ni tak nak ikut. Ya, tak nak jadi pedoman. Maka akhirnya rosak ibadah orang ramai. Ya. Kalau takat tuan imam AJK nak tegur orang-orang hero ni tuan-tuan, kita pun takut ni golok duk di pinggang. Ya, musim korban. Ya, golok di pinggang. Ya. Dia yang tentukan ni kepala bagi orang ni, kaki bagi orang ni, tu satu paha angkat pita sana. Ya, dia atur semua. Ya. Tak apa, lungguk aja. Nanti kita kira. Ya, kita bagi 28 ni. Tunai tu yang wajib. Dia kira macam tu. Sebenarnya tak tertunai tuan-tuan, sebab dia ambil daripada longgok yang atas, yang bawah-bawah tu belum tunai. Tak kena pun, mungkin dia ambil daripada seekor lembu saja. Ya, maka kita orang yang bertanggungjawab untuk pastikan ibadat kita ni jangan bercampur halal haram. Maka dengan sebab itulah buat pengasingan. Seekor lembu lantik 10 orang petugas. Ni kami sediakan plastik merah 7. Yang ni untuk sedekah wajib, masukkan sekilo-sekilo. Plastik kuning, yang ni untuk tuan punya korban, masukkan berapa kilo ikut ketetapan yang dipersetujui. Ya, 3 kilo ke, daging masuk situ, tulang pun masuk sikit, organ dalam pun. Sebab sunat orang yang buat korban makan hati. Makan hati binatang korban dia tu, bukan makan hati merajuk orang kita. Ini sebabnya buat korban kambing dapat daging lembu tuan-tuan, main tak makan hati kawan tu. Ya. Itu bukan makan hati binatang korban, makan hati merajuk. Ya. Kemudian plastik putih pula. Plastik putih ni untuk sedekah sunat. Lebih daripada plastik merah, plastik kuning, masuk plastik putih. Nanti kita kira dapat berapa. Maka pada ketika itu tertunai yang wajib secara pasti. Dan dalam masa yang sama tuan punya pun puas hati, sebab dia makan daripada daging binatang korban dia sendiri. Sebab sunat dia makan daging binatang korban dia sendiri. Ya, kemudian orang ramai yang terima plastik putih pun dia rasa apa? Rasa selamat, sebab dia terima tu bukan bahagian yang haram, hak fakir miskin. Ya. Saya kadang-kadang sampai orang datang hantar ke rumah kita tak berani nak ambil tuan-tuan. Sebab kita tak tahu macam mana pengurusan tu.
ya, takut jadi haram kerana belum tertunai yang wajib tadi. Maka buatlah dengan cara, ya, yang berhemah, dengan cara yang elok, supaya jangan jadi bercampur yang halal dan yang haram. Takut jadi pesta daging tahunan dia, tuan-tuan. Disebabkan apa? Kita tak perkemah sungguh ilmu. Orang ramai kena mengaji bab ni. Sebab apa? Nak menyelesaikan hero-hero musim korban ni, kalau imam saja nak berhadapan dengan dia, memang imam kalah, ya, nazir masjid kalah. Tapi kalau semua orang ramai bercakap, tak boleh, kami dah mengaji dah, tak boleh buat macam tu, ya, tengah duduk lapah ni, anak dah bawa ada ekor berjalan, kenapa tu? Ni ayah suruh simpan dalam motor. Tengok tuan-tuan, ya, dia rasa boleh tarik ikut suka dia aja sebab dia datang buat kerja. Memberi mana-mana dari bahagian daripada binatang korban kepada para petugas atas dasar mereka bertugas, hukumnya adalah upah dan haram. Satu tempat saya tegur, sebab apa? Sembelih 3 ekor lembu, ya, pengurusi yang uruskan, ya, waktu nak ngurus semua pekat tawar diri nak jadi pengurus, tuan-tuan, ya, seronok pegang hela duk arah orang, ya. Tetapi Masya Allah dia bagi tahu apa? Lembu A, lembu B semua packing sedekah, lembu C ni untuk petugas-petugas saja. Tu dia, tuan-tuan, ya. Lembu C sekong untuk petugas saja, jahanam, ya. Baik, kalaulah kita daripada binatang korban tu kita ambil, kita masak di masjid untuk semua orang makan, dalam hal keadaan tidak ada pun kluster-kluster ni untuk orang tugas saja, orang ramai tak boleh makan, maka pada ketika itu jadi haram. Tapi kalau jadi kenduri sebagaimana biasa saja, maka hukum dia harus dan boleh, ya. Orang yang tak bertugas pun makan sekali, jemaah datang semayang pun makan sekali, orang buat kerja pun makan sekali, ya, boleh. Ni tulang untuk orang petugas saja, ya. Sedekah, untuk sedekah kita tak bagi tulang. Tulang ni khusus untuk orang kerja saja, maka hukum dia haram sebab jadi upah, ya. Maka kena hati-hati, tuan-tuan. Sebab itulah nak mengelak daripada jadi upah, ya, kumpulan yang uruskan lembu A, kalau kita nak bagi lebih tulang pada dia pun kita ambil daripada lembu B bagi pada dia, maka tak jadi upah sebab lembu B dia tak sentuh langsung. Kumpulan yang buat lembu B pula ambil tulang daripada lembu A bagi pada dia, itu untuk elak daripada jadi upah, ya. Upah duit tak jadi masalah, hukumnya boleh. Yang tak boleh ialah upah mana-mana bahagian daripada binatang korban, itu hukum dia haram, ya, tak boleh. Hari itu ada sekumpulan orang tawarkan, ya, tawaran dia sembelih dan uruskan seekor lembu RM250. Masjid sanggup bayar, tuan-tuan, ya. Di tempat-tempat kawasan elit semua ni orang sanggup bayar aja. Dia nak bersilat dengan lembu, tak nak dia, ya. 250 okey, bayar. Tapi bila dah sampai 20 ekor 30 ekor, masjid minta diskaun. Takkanlah sampai, ya, 10 ekor dah 2,500, ya. 20 ekor dah berapa dah 5,000. Takkan tak boleh bagi diskaun. Maka yang datang offer tadi pun tak apalah, saya bagi diskaun, dia kata saya diskaun 1,000, tapi dengan syarat budak-budak saya pun dapat daging juga. Masjid pun setuju bagi, ya, bayar 4,000 aja pada dia, 1,000 lagi tak bayar. Sebab apa? Sebab dia bagi diskaun, sebab budak-budak dia juga dapat daging. Sebenarnya itu juga termasuk dalam upah. Sebenarnya bukan kita tak bayar dia, tapi kita bayar dengan daging, ya. Itu juga masuk upah dan hukum dia haram, ya, dan hukum dia haram. Jadi berhati-hatilah dalam menguruskan dan mengendalikan haiwan korban, ya, dan juga ibadah korban. Berikutnya yang terakhir, hukum orang yang dapat daging korban. Orang miskin bila dia dapat daging korban atau mana-mana bahagian daripada binatang korban, semua yang dia dapat adalah jadi hak pemilikan dan boleh dijual. Tetapi haram kalau dia jual pada orang kafir. Ya, dia boleh jual, tapi haram kalau dia jual pada orang kafir. Dia orang miskin, dia dapat, ya, daging banyak,
dia simpan dalam freeze, kemudian dia buat stok jualan, ya, sate contohnya, boleh, ya, asalkan dia jangan jual pada orang kafir. Kalau jual pada orang kafir, hukum dia haram. Ni orang miskin. Mana-mana bahagian daripada binatang korban orang miskin dapat, semua jadi hak milik. Sebab itulah pengendali korban jangan berkira dengan fakir miskin. Kami duk kira tempat kami ni, ustaz, fakir miskin ada 10 orang aja. Ya, seorang dapat sampai 15 kilo. Ya, dia duk nampak kawan ni dapat banyak ni, 15 kilo. Apa banyak sangat ni? Tak payah bagilah, bagi sikit je. Kita bagi kat tempat lain pula. Hukum dia haram memindahkan daging tempatan, hak fakir miskin tempatan bagi pada orang lain. Hak fakir miskin tempatan adalah hak dia. Kalau seorang dapat 10 kilo pun dia punya. Kalau dapat 25 kilo pun dia punya. Dia boleh simpan 5 kilo aja, peti ais dia kecil. Lagi 20 kilo dia boleh jual, tuan-tuan. Barulah dia rasa ibadat korban ni ada kesan dalam hidup dia, membantu untuk kesenangan dia. Kalau dia jual sekilo 30 ringgit pun, 20 kilo dia dah dapat berapa ratus. Ini dah cukup untuk beras dan makan minum dia beberapa bulan. Ya. Tetapi disebabkan pengendali korban berkira dengan fakir miskin, jangan bagi banyak. Apa banyak sangat ni? Bawa bagi tempat lain pula. Ya, maka akhirnya fakir miskin dilayan seumpama orang kebanyakan. Orang kebanyakan dapat sekilo, dia pun dapat sekilo. Korban tak ada apa makna pada dia. Ya, korban tak ada apa makna pada dia. Konsep korban yang sebenar tu tak jadi. Sebenarnya fakir miskin tempatan dialah yang berhak pada daging korban wajib. Maka banyak mana dapat pun kita bagi dia. Di tempat kami, tuan-tuan, kami sediakan kaunter jualan daging fakir miskin. Ya, yang dapat lebih ni dia tak boleh nak, ya, dia tak boleh kita katakan nak nguruskan. Dia pergi situ dia jual. Ya. Sebab apa? Jadi hak milik dia, dia boleh jual. Benda-benda yang orang selalu duk rebut, kepala, ekor, kaki. Ya. Ini selalu ni, kadang-kadang tak sempat lapar habis ke, kepala hilang dah. Ya. Jadi ada orang minta ni kepala tak ada siapa ke, kita kata minta maaf tuan, kepala ni kalau tuan nak, tuan pergi bincang di kaunter fakir miskin. Kepala kami semua hantar sana. Jadi bincang dengan dia orang nak jual sebiji kepala berapa ringgit. Ya. Maka dengan sebab itu fakir miskin dia jadi teruja bila masuk musim korban ni. Dia datang sebagai petugas, dia datang sebagai kita katakan pengendali kaunter jualan. Sebab apa? Dia yang akad jual beli. Ya. Dan duit tadi dapat semua agih bagi sama banyak kepada fakir miskin. Itu cara solusi masalah-masalah yang ya sukar kita nak kawal, tapi dengan syarat kita dah dapat izin daripada tuan empunya korban. Ya, tuan punya korban. Kita ni sebenarnya tuan-tuan hanyalah wakil menguruskan korban, dan hak mutlak pada daging dan seluruh binatang korban tu adalah hak mutlak tuan punya. Hak mutlak tuan punya. Kita hanya boleh bincang, nego, minta persetujuan aja. Ni kami bagi 3 kilo, selebihnya kami ambil untuk sedekah orang ramai dan sedekah fakir miskin kami tunaikan. Itu hanya atas dasar ya tasamuh, ya, perbincangan, ya, dan persetujuan aja. Tetapi hak mutlak tetap hak tuan punya. Kalau tuan punya kata apa, saya nak semua sekali yang bahagian saya nak sedekah sendiri yang wajib, saya juga nak sedekah sendiri yang sunat, saya nak ambil semua. Kita tak boleh kata apa, tuan-tuan. Sebab itu hak dia. Kita tak boleh kata, mana boleh. Ya, kita dah setuju dah. Ya, 3 kilo aja kami bagi. Ya, lebihnya tak boleh. Tak boleh macam tu. Jadi haram, tuan-tuan. Sebab kita pergi ambil hak dia. Ya, dia tuan dan juga pemilik mutlak pada binatang tadi tu. Dia hanya wakilkan kita menguruskan saja. Ya. Ya. Tak boleh. Sepatutnya tak boleh macam tu. Dari segi ibadah korban tadi sah, cuma dari segi kita mengambil hak orang lain secara batil. Ya, maka haram di situ. Sebab mengambil hak orang lain secara batil.
Saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Mohon maaf sekiranya sepanjang mendaurahkan 3 kali kitab ni, ya, ada terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jadi umat yang berilmu dan kita tahu nak selesai masalah bila kita hadapi masalah. Wallahu a'lam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.